Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursazaini binti Muhammad Ali. Saya merupakan pelajar di PLI UKM daripada set 2 Kuching dan nombor matrik saya adalah P123862. Okey, jadi saya akan membentangkan satu tugasan bagi subjek sekolah dan masyarakat berkaitan dengan penulisan isu pendidikan. Okey, jadi saya telah memilih tajuk berkaitan dengan isu PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Namun begitu, saya lebih memfokuskan kepada after PDPR itu, iaitu selepas PDPR berlaku. Jadi, itu penurunan tahap motivasi belajar ataupun pelajar berikutan PDPR. Okey, sebagai pengenalan, okey, pandemik membawa kepada penutupan sekolah bagi mengawal penularan COVID-19 di seluruh negara. Maksudnya, penutupan sekolah ini telah diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mengawal jangkitan wabak COVID-19 itu. Pada ketika itu, iaitu tak salah saya pada tahun 2020 sehingga ke 2021. Okey. Jadi, Bank Dunia menganggarkan murid di Malaysia kehilangan 1/3 tahun pembelajaran akibat penutupan sekolah selama 42 minggu pada 2020 hingga 2021. Maka dengan itu, apa yang uh, dicuba KPM cuba selesaikan masalah keciciran pembelajaran ini adalah KPM mengarahkan untuk meminta sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah diadakan oleh guru-guru kepada pelajar-pelajar sekolah. Okey, PDPR saya tidak sangkalkan ianya bagus untuk mengatasi masalah pembelajaran pada ketika pandemik. Namun begitu, kita tidak boleh juga mengabaikan sebenarnya ada beberapa keadaan yang menyebabkan PDPR ini juga tidak sesuai dijalankan, terutamanya bagi rakyat Malaysia. Okey, salah satunya antaranya ialah ada beberapa ataupun setengah pelajar yang datang daripada berpendapatan rendah. Mereka kekurangan akses internet untuk menghadiri PDPR dan juga kekurangan gadget dan keadaan tempat mereka tinggal itu juga memainkan peranan. Mereka tidak dapat untuk menyertai PDPR bersama dengan guru-guru. Okey, namun begitu, saya tidaklah memfokuskan kepada keburukan PDPR. Saya nak cuba jelaskan kenapa benda ini boleh berlaku. Maksudnya, kenapa penurunan tahap motivasi pelajar itu berlaku setelah PDPR. Okey, jadi faktor yang pertama adalah kurangnya pembelajaran kooperatif antara pelajar, iaitu kurang interaksi antara pelajar. Seperti mana yang kita tahu, apabila PDPR dilakukan, mereka cuma berinteraksi sesama sendiri berhadapan menggunakan internet. Berbeza dengan pembelajaran dalam bilik darjah, mereka boleh menghasilkan satu kumpulan, berbincang sesama sendiri untuk mengatasi subjek yang sukar. Contohnya matematik, mereka boleh bincang dengan sesama sendiri. Tapi apabila PDPR dilakukan, mereka masa sangat terhad. Kadang-kadang kelas diadakan cuma 1 jam dengan gurunya sahaja yang bercakap dan kurang interaksi lah. Itulah menyebabkan ketika itu jugalah penurunan kadar tahap motivasi pelajar itu pun rendah. Okey, jadi faktor yang kedua adalah pelajar berada dalam zon yang sangat selesa. Apa yang dimaksudkan dalam zon yang sangat selesa? Okey, rutin pelajar pada ketika PDPR sangat berbeza dengan rutin ketika mereka turun ke sekolah. Apabila PDPR, kebanyakan mereka tidaklah saya katakan kebanyakan, tapi setengah mereka mungkin kalau hari biasa kan, waktu persekolahan mereka bangun tidur, kemas-kemas buku untuk dibawa,
mereka untuk dibawa pada hari tersebut, mereka bangun pagi, sarapan. Namun begitu apabila PDPR, kebanyakan mereka bangun-bangun tidur, lepas tu attend kelas. Maksudnya mereka sekadar buka kamera dan mengambil kehadiran untuk ke kelas, dan kebanyakan mereka juga menutup kamera kan. Jadi berikutan benda tersebut apabila berlakunya masalah ini membawa kepada isu penurunan tahap motivasi ketika dalam bilik darjah ketika tu pembukaan sekolah. Maksudnya bila sekolah ni dibuka, berikutan daripada PDPR yang terlalu panjang dan beberapa faktor yang saya katakan tadi telah membawa kepada penurunan tahap motivasi mereka ke dalam bilik darjah. Okey, jadi cadangan penambahbaikan yang saya akan cuba jelaskan ialah, pengaruh tahap motivasi pelajar dalam bilik darjah bergantung kepada pengajaran guru. Kitalah sebagai pendidik. Guru seharusnya memperkasakan kemahiran pengajaran Part 21. Bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri kan, saya membandingkan apabila saya nak kuasai satu subjek tersebut, apabila saya menggunakan pengajaran Part 21, pelajar kelihatan lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk menguasai subjek tersebut. Jadi bagi saya sendiri, seorang guru itu perlu memperkasakan latihan. Maksudnya mereka perlu kuasai Part 21 itu bagi menaikkan kadar tahap motivasi pelajar itu sendiri. Guru perlu menekankan beberapa pendekatan motivasi, antaranya ialah motivasi intrinsik, iaitu faktor dalaman seperti hasrat, keinginan seseorang dan dorongan untuk belajar. Maksudnya dengan senang cerita saya nak katakan, kita kena datangkan minat dalam pelajar itu sendiri, bukan sebab kita bagi satu ganjaran. Itu dibenarkan, namun begitu lebih baik seandainya seorang pendidik itu, seorang guru itu mendatangkan minat pelajar itu suka untuk belajar, datang daripada faktor dalaman pelajar itu sendiri. Guru yang menggunakan pendekatan Part 21 secara tidak langsung juga menggunakan pendekatan motivasi intrinsik. Yang saya katakan tadi, di mana guru ini menarik minat pelajar menyukai pembelajaran tanpa paksaan atau pengajaran dan lain-lain. Kandungan subjek terutamanya subjek suka memerlukan kepelbagaian dalam pengajarannya. Zaman Alaf 21 ini tidak lagi boleh bersifat one way teaching ataupun chalk and talk. Jadi apa yang dimaksudkan dengan chalk and talk tadi? Pelajar ini mereka ini mempunyai satu sifat yang di mana curiosity, maksudnya rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi. Jadi kita perlu lebih banyakkan aktiviti yang menimbulkan rasa ingin tahu, projek dan problem solving, menyelesaikan masalah, bukan sekadar dengan memberi latihan. Kerana pelajar adalah natural problem solver, maka dengan sifat semula jadi mereka, apabila didatangi dengan suatu permasalahan, mereka akan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Maka di sinilah lahirnya seorang murid yang produktif, global, berdaya saing. Seperti mana yang kita tengok dekat dalam slide ini. Ini pembandingan pengajaran abad ke-20 dan abad ke-21. Abad ke-21 lebih berpusatkan murid dan lebih kepada kolaboratif. Maksudnya ada interaksi antara rakan-rakan. Seterusnya adalah inilah contoh pembelajaran Part 21 yang boleh dikuasai oleh guru. Antaranya ialah yang pertama, contoh pembelajaran berasaskan aktiviti think, pair and share. Macam biasa, guru ini hanyalah sekadar pemudah cara. Kita tak boleh, kita kena cuba untuk cungkil bakat pelajar itu, cungkil keinginan pelajar itu untuk menguasai subjek. Contoh yang kedua pula, role play, main peranan. Murid diberi tanggungjawab untuk memegang peranan dan watak. Ini sebagai contoh. Mungkin subjek sejarah, kita minta mereka lakonkan watak. Jadi kalau kita perhatikan, aktiviti ini sebenarnya memangkinkan pelajar itu sendiri untuk curiosity mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi
bagi saya, bila seorang guru itu memperkasakan pengetahuan secara tidak langsung, menaikkan lagi motivasi pelajar itu, mereka tidak rasa boring, mereka kalau turun sekolah mereka rasa semangat. Uh, dan mereka rasa lebih rasa berfungsi. Apa tahu, bagi saya berfungsi ni maksudnya bukan sekadar aku datang ke sekolah tapi minda aku kat rumah, macam itu. Jadi sekian, itu sahaja pembentangan saya. Jadi terima kasih dan salam sejahtera.